Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, wal lafzu lahu, yakni lafaz hadis ini ialah lafaz Darqutni, bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, yakni sanad hadis ini di sisi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dhaif, dan kita akan cerita kenapa beliau mendhaifkan hadis ini. Di kalangan para ulama, saya nak sebut sedikitlah. Hadis ini telah digunakan di dalam penghujahan oleh para ulama. Hadis-hadis yang dimasukkan oleh Ibn Hajar di dalam Bulughul Maram ni, hadis-hadis ini telah digunakan oleh para fuqaha, ulama-ulama fiqh, di dalam menentukan hukum hakam berhubung dengan perkara-perkara yang berkaitan. Sebahagian hadis-hadis itu dhaif di sisi para ulama hadis dan penilai, walaupun mungkin dianggap sahih ataupun dianggap kuat di sisi orang lain. Tetapi hujah agama dibina atas hujah, dibina di atas alasan, dibina atas alasan. Nanti saya akan sebut makna hadis ni, nanti kita akan bincang. Tapi saya nak beritahu kenapa dia dhaif tapi disebut juga oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Kerana dia nak bagi tahu ini salah satu dalil hujah dalam bab ini, berhubung dengan bab berhubung dengan sujud sahwi. Daripada Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda dalam bahasa kita, idza syakka ahadukum faqama fi rak'atain, apabila seorang kamu syak, yakni dia keliru dalam sembahyang, faqama fi rak'atain, dia bangun pada rakaat yang kedua, yakni bagi solat yang lebih pada 2 rakaat, iaitu solat yang 3 rakaat ataupun solat yang 4 rakaat. Sepatutnya bagi solat ni dia duduk pada rakaat yang kedua, duduk untuk tasyahud. Orang Melayu kata duduk untuk tahiyat. Jadi tapi dia bangun, fastatamma qa'ima, dia bangun sehingga sempurna berdiri dia, berdiri kemah elok dah. Falyamdi, dalam hadis ni kata, maka dia teruskan, yakni teruslah, tak apalah, tak payah duk patah balik dah. Wal yasjud sajdatain, dan hendaklah dia sujud 2 kali. Sujud yang kita bahas ni iaitu sujud sahwi. Wa illam yastatimma qa'ima, jika dia tak berdiri betul-betul lagi, tak berdiri betul-betul, baru nak bangkit, separuh bangkit, baru duk bongkok ataupun baru naik skrat, dia tak habis lagi, falyajlis, hendaklah dia duduk. Wala sahwa alai, tidak ada tidak ada sujud sahwi untuk dia. Ini hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan Mughirah bin Syu'bah dulu ni kita telah ceritakan tentang Mughirah bin Syu'bah. Ikut-ikut dari segi peramalan, khususnya dalam mazhab Syafi'i kita, apa yang di Malaysia ni, memang mengamalkan dah lah macam ni. Cuma para ulama membahaskan sejauh mana perkara ini sabit di sisi hadis Nabi SAW. Apa yang menjadi isu pada hadis ini? Dari segi makna hadis ni yang awal, kalau dah bangun, dah terus dah bangun, terus dah solat, tak payah duduk balik. Yang tu makna tu ada.
dalam hadis yang kita baca, iaitu hadis Ibnu Buhainah yang kita baca dulu. Hadis yang awal, yang Nabi SAW salat, kemudian Nabi tak baca tasyahud awal, para sahabat duk tengok, duk tunggu, kemudian selepas selesai Nabi duk tunggu salam sampai Nabi bagi bangun terus. Lepas tunggu Nabi salam, Nabi tak bagi salam, tapi Nabi sujud 2 kali. Ingat tak? Hadis yang awal kita baca. Nabi sujud, walam yajlis faqama an-nasu ma'ahu, Nabi tak duduk, orang ramai pun berdiri bersama Nabi. Hatta idza qada as-salata, apabila Nabi dah selesai salat, wantadhara an-nasu taslimahu, orang ramai tunggu Nabi nak bagi salam, kabbar wa huwa jalisun, Nabi bertakbir sedangkan Nabi masih duduk. Wa sajada sajdatain, Nabi sujud 2 kali sujud. Qabla an yusallima, sebelum Nabi memberi salam. Thumma sallam, kemudian Nabi memberi salam. Jadi bab itu pada potongan hadis ni tak ada masalah, jelas. Tapi bahagian yang kedua ini ada benda baru. Benda baru, dia kata kalau sekiranya tak berdiri betul-betul lagi, dia duduk dan kemudian tak ada sujud sahwi. Yang ni tak ada dalam hadis tu. Maksudnya kalau nak kata hadis ni, yang ni nak sokong hadis ni, dia sokong separuh lagi dia nak sokong, tak boleh, pasal tak cukup, tak ada konten tu, tak ada. Tapi hadis dinilai sahih dia pertama berdasarkan kepada sanad hadis. Tuan-tuan mengaji ini dia beratlah sikit, tapi saya selalu duduk remind. Sanad maksudnya rangkaian para perawi itu, daripada fulan kepada fulan kepada fulan kepada fulan. Darqutni tak jumpa Nabi, dia jumpa tok guru dia ambil pada tok guru dia, tok guru dia ambil tok guru dia, ambil tok guru dia, sehingga sampai kepada Mughirah, sehingga sampai kepada Al-Mughirah bin Syu'bah tu sahabat Nabi, sehingga sampai pada Nabi. Abu Daud juga demikian, dia tak jumpa Nabi, dia ambil daripada guru dia ambil daripada guru dia, sambung menyambung sehingga sampai kepada tabi'in, sampai kepada Mughirah, sampai kepada Nabi. Yang demikian jugalah Ibnu Majah dan selainnya. Jadi nak hukum hadis bukan soal ada sanad, tapi sanad tu sahih ataupun tidak. Sebagian orang mai kata, "Lah ni depa penting mengaji dah sanad." Sanad semua orang boleh buat. Tapi kalau sanad tu pemalsu hadis, kaki khurafat, kaki dongeng, nak buat apa? Meaningless, tak ada makna. Dia adalah, sanad adalah the chain of narrators. Dia adalah rangkaian para perawi. Macam kita kata lah, satu orang buat cerita kat kita. Cerita ni cerita yang berlaku tahun 1700. Dia kata dulu, ataupun dia kata, dia sebut sekian-sekian berlaku. Kita kata, hang tahu mana? Aku ni aku dengar ayah aku lah cerita. Kita kena tanya, ayah hang dengar siapa? Pasal dia, ayah hang tak hidup zaman tu, ayah kau tak hidup zaman itu. Dia dengar pada siapa? Dia kena dengar daripada orang yang sebelum dia. Hendaklah bersambung-sambung sehingga sampai kepada orang yang melihat kejadian itu. Tapi kalau salah seorang pelapor itu dongeng, bohong, kau adalah 1000 nama pun tak guna. Terbitnya cerita bohong. Itulah peranan sanad dalam hadis. Yang ni syok kita mengaji dah sanad. Sanad tu kalau bubuh nama kau, nama guru kau, dhaif. Sebab quality, credibility, tidak reliable, tidak thiqah, tidak trusted, tidak dipercayai. Itu dia thiqah. Okey.
Jadi dia kena kaji para perawi. Perawi yang dia kaji itu, dia nak pastikan memang dia jumpa, ayah kau dengar daripada siapa? Ayahku dengar pada orang zaman tahun 1700 itu lah. Hang cakap bila elok, ayah hang hidup 400 tahun. Nah, ini juga yang mereka duk bahas tentang nasab Habib di Indonesia. Orang pada ikut pada zaman yang mereka klaim tu, muhajir tu, sehingga zaman ni orang lain semua kalaupun kahwin kata umur 16 ke 12, 13, mau duk ada 50 generasi dah. Depa baru 38. Siapa dia? Mai kok mana umur tu? Adakah umur 50 baru kahwin semua orang yang dikatakan Habib-Habib ni? Itu cara orang nak kaji sanad. Sikitlah saya nak sentuh. Apa isu dalam hadis ni? Isu dalam hadis ni ada satu orang rawi. Nama rawi ni ialah Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Fulan kepada fulan pada fulan ni, daripada imam-imam ni ambil ni, dia mesti akan lalu satu orang rawi. Nama rawi ni Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Jabir bin Yazid Al-Ju'fi ni tak boleh dipercayai sebab kerana dia dianggap matruk, yakni mempunyai rekod tidak bercakap benar. Satu lagi dia Rafidhi, dia satu Syiah yang keras dan mempercayai raja'ah, mempercayai akan bangkit balik Sayyidina Ali untuk mensalibkan Abu Bakar, Umar dan seumpamanya. Dalam rawi tomahan terhadap dia, terhadap Jabir ini. Okey, saya nak bagi tuan-tuan faham, bagi payah sikit mengaji tak apa. Katalah kita ada satu berita ni, A terima daripada B, B terima daripada C, C terima daripada D, D terima daripada E. Semua tu kita boleh percaya, tapi yang C ni kita tak percaya. Aku yang lain tu aku percaya dah, tapi tang C ni kaki bohong. Jadi kita riwayat tu jadi lemah. Kalau dia pembohong, jadi palsu lah. Kalau dia korang ingat, jadi lemah. Tapi kalau satu orang boleh bawa balik cerita, betul dia tak boleh pakai, tapi ada jalan cerita lain tak melalui dia. Misalnya nak bagi tuan-tuan faham, saya cerita satu benda, tuan-tuan tak mari kuliah, tanya satu orang yang main, malam tadi mufti mengajak cerita apa? Dia cerita. Tuan-tuan tak percaya, mufti tak pernah cerita macam tu, aku tak percaya. Hang ni tidur lah dengar betul. Hang ni aku tak percaya sangat, hari tu hang kelentong aku dah sekali, contoh. Lepas tu kita bila tak percaya, tiba-tiba ada satu orang main, kita tanya, yang kita percaya dia pun cakap yang sama. Jadi kita kata berita ni boleh diterima sebab kita telah skip kawan ni. Tuan-tuan faham ni? Nak bagi tuan-tuan faham ilmu hadis ni, kan? Pasal dia kata, siapa kita mengaji ilmu hadis, kita dengar sudah lah ustaz kata, kan? Tak. Ini agama yang boleh dipelajari. Kalau tak ada pelajaran, ini agama Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Okey, tuan-tuan dengar satu cerita. Misalnya satu orang bergaduh di hujung satu tempat. Satu orang cerita bergaduh teruk suami isteri tu, suami dia tikam isteri dia. Tuan-tuan tak percaya, bohong dia itu orang baik. Yang aku duk tengok bini dia duk bully dia. Masa bila pula dia pergi tikam isteri dia? Ni contoh ya.
Lepas tu siapa? Kau tengok ke sendiri? Aku tak tengok lah. Yang tengok ni Pak Man. Pak Man tengok. Pak Man tengok. Tanya Pak Man, dia tengok. Pak Man pun tak tengok, dia kata. Pak Mansur tu yang ada masa tu, dia habaq kat Pak Man. Contohlah nama, saya bagi nama. Pak Mansur ni pi. Pak Mansur aku tak percaya. Aku kenal betul orang tua ni. Dia bak gebang bagus. Dia tengok wrestling boleh lah. Bang kali tengok wrestling banyak sangat dia macam tu misalnya. Dia tak percaya. Lepas tu mai satu orang lain cerita. Sama cerita tu. Hang pun memang suami dia tikam. Cerita tak, hang dengar mana? Hang tengok tak? Aku tak tengok. Siapa tengok? Kawan aku Din. Dia yang cerita. Din tengok ke? Din tak tengok. Macam mana Din tahu? Pak Mansur cerita. Mansur juga. Mai lagi 3 orang, 5 orang cerita, tapi semua pusing kat Pak Mansur. Kita boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Tuan-tuan pakai. Yang tu dalam ilmu hadis dia panggil madar. Madar maksudnya dia kat dia tu pusingan dia tu duduk kat dia. Tak boleh nak skip dia. Tapi tiba-tiba mai satu orang cerita. Hang ni siapa cerita kang? Si A cerita. Dia siapa? Tak melalui Pak Mansur. Ni bukan. Yang ni Pak Dolah, dia pun ada tengok. Oh, Pak Dolah aku percaya. Dia dapat skip Pak Mansur ni. Tuan-tuan faham ni? Maka cerita tu kita boleh pakai. Ilmu hadis ialah bukan ilmu hadis telah diwujudkan oleh para sarjana hadis untuk kaji maklumat macam ni lah. Okey. Tuan-tuan faham cerita ni? Faham landasan ni baru boleh saya cerita. Hadis ni pusing-pusing depa jumpa, dia akan dok mai kepada Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Jabir ni depa tak mau terima pasal isu tadi. Jadi hadis ni jadi dhaif. Di samping ada yang tak begitu menikam Jabir ni, dia kata ada banyak masalah lain pada Jabir ni. Dia adalah seorang Rafidhi, seorang Syiah pelampau yang matruk, yang ada rekod tak cakap benar. Matruk ni dia tak semesti buat hadis palsu, dia tak benar pada benda-benda yang lain. Okey. Dan seterusnya. Okey. Di kalangan para ulama, ni tuan-tuan mengaji berat sikit malam ni. Di kalangan para ulama ada yang mengangkat hadis ini sebagai sahih. Pasal apa dia angkat sebagai sahih? Sebab dia kata ada mutaba'ah. Mutaba'ah tu apa? Macam cerita saya tadi. Tak melalui Pak Mansur, ada jalan melalui Pak Dolah. Okey. Dalam hadis ni, di dalam riwayat Al-Imam Tahawi, Imam Tahawi dia riwayat, dia datang melalui Ibrahim bin Tahman. Ibrahim bin Tahman ambil daripada Al-Mughirah bin Syubail. Al-Mughirah bin Syubail dia ambil daripada Qais bin Abi Hazim. Dia cerita Mughirah, sahabat Nabi ni semayang dengan mereka, berlaku kejadian ni, lalu Mughirah cerita hadis ni. Jadi nama Jabir yang jadi masalah tadi tak ada. Jadi mereka ni kata hadis ni sahih, boleh diterima. Ni mana belajar kuib tak ada mana ni? Penting ke? Okey. Dia pun suka tanya pasal hadis ni. Tu saya nak. Bila dia jadi begitu, tuan-tuan nak tengok, sebab tu kadang-kadang khilaf mazhab ni. Sekarang dia orang ni kata sahih, yang ni kata dhaif. Sebab masalah tadi, Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Tapi geng yang kata dhaif juga ni, pasal apa duk pertegah kata dhaif ni? Dia pada awak mari jalan lain dah ni.
Mereka kata dhaif atas alasan mereka bahawasanya dia kata Ibrahim bin Tahman ni rawi dah. Dia ambil daripada sanad dia daripada Ibrahim bin Marzuq daripada Abu Amir daripada Ibrahim bin Tahman. Tuan-tuan tak payah ingat banyak-banyak, tak apa, saya nak bagi faham dia. Dia ambil daripada Ibrahim bin Marzuq, dia kata haddatsana Ibrahim bin Marzuq. Ibrahim Marzuq tu dia dengar daripada Abu Amir ambil daripada Ibrahim bin Tahman. Ibrahim bin Tahman ambil daripada Al-Mughirah bin Syubai. Mughirah bin Syubai tu bukan Mughirah sahabat Nabi tu, lain. Mughirah dalam nama rawi lain, bukan sahabat ni. Mughirah bin Syubai, jadi tak ada lah nama siapa? Jabir tadi. Ahli hadis dia cek, dia kata di dalam rekod Ibrahim bin Tahman ni, rawi ni, dalam rekod dia tak ada guru dia Al-Mughirah bin Syubai ni. Mughirah bin Syubai tu memang diterima lah, tapi dia tak pernah mengaji dengan Mughirah bin Syubai. Maksudnya kalau kita ambil rekod, dalam rekod tok guru tak ada nama Mughirah bin Syubai. Macam mana dalam hadis ni kata, sanad ni kata dia ambil daripada Mughirah bin Syubai, tak ada nama Mughirah bin Syubai ni. Tuan-tuan faham tak ni? Okey. Picek Mughirah bin Syubai punya senarai anak murid, tak ada juga nama Ibrahim bin Tahman ni. Jadi walaupun zaman jumpa tu boleh, tapi tak ada rekod depa pernah ambil antara dia ambil kat tu guru ni, tak ada. Dia tak macam mengaji hadis macam ni. Zaman lah bukan. Macam saya ni kelas umumi, tuan-tuan mai, siapa mai pun saya tak kenal. Tapi ulama hadis dulu, siapa yang ambil pada hadis dengan dia, nama ada. Tuan-tuan faham tak? Siapa yang ambil riwayat, dia tulis nama. Saya pergi ke India, saya ambil sanad hadis, dia suruh kami kena tulis nama kami dalam senarai nama anak murid dia. Jadi dia akan tengok ada nama fulan bin fulan yang ambil pada dia. Macam itulah. Jadi dia akan ada senarai yang ambil, dan orang yang mengaji hadis yang terkenal zaman dulu, ulama hadis, dia ada senarai guru dia. Ya, orang akan riwayat. Kita buka buku Jarh wa Ta'dil tu, ada nama guru, nama fulan bin fulan, guru dia siapa, anak murid dia siapa. Rawa anhu dia panggil. Dia riwayat daripada siapa riwayat daripada dia, ada. Bila cek Ibrahim bin Tahman ni, tak ada nama Mughirah bin Syubail ni. Jadi dia orang kata sebenarnya ada satu nama lagi tengah tu yang terjatuh. Nama tu siapa? Jabir tu lah. Bila cek di dalam senarai nama, Jabir tu memang guru Ibrahim bin Tahman tu. Dia macam tadris, ataupun dia macam dia telah terjatuh, nama tu telah terjatuh daripada rawi ini, ataupun daripada sebutan di dalam kitab yang dicetak. Jadi kesimpulan mereka tetap mendhaifkan hadis tersebut. Okey. Jadi ada dua, satu pihak kata dhaif, satu kata benda ni benda ijtihad. Kalau tanya saya sangat, setakat yang saya baca, saya tengok majoriti para ulama termasuk Ibn Hajar dan seumpamanya mendhaifkan hadis ni. Albani dia kata sahih. Sebab tu kita kata bukan semua tasahih Albani itu kita setuju. Dia kata sahih. Orang lain kata no. Dia kena check betul-betul. Dia kena check betul-betul. Okey. Hasilnya apa? Hasilnya perbincangan dalam hadis ni, yang bab kalau dah berdiri tegak tak boleh duduk dah, okey. Pun begitu ulama khilaf pendapat. Ada yang kata kalau berdiri tegak belum baca Fatihah lagi boleh turun. Kalau kata baca Fatihah tak boleh. Tetapi pada hadis ni kita nampak zahirnya dah berdiri lurus,
memang tak boleh turun. Okey, kalau belum berdiri lurus, mafhumnya boleh turun lah. Jadi kalau belum berdiri terus, sama ada banyak belah nak berdiri ke, banyak belah nak duduk ke, boleh duduk. Cuma bila duduk, timbul satu persoalan. Berarti telah berlaku pergerakan yang lebih tu pun tak? Berlaku tak? Berlaku. Apa pergerakan yang lebih tu? Dia nak berdiri walaupun tak habis, tapi dia sepatutnya bangkit duduk, tapi dia dah nak berdiri, betul tak? Pergerakan yang lebih tu nak kena sujud sahwi ke tak? Okey. Kalau kita terima hadis ni sebagai hadis yang sabit, hadis ni kata tak kena sujud sahwi. Dan itulah juga banyak pendapat di kalangan para ulama. Dia kata tak kena sujud sahwi kan. Kalau kita terima hadis ni tak sabit, kena sujud sahwi. Sepertilah mazhab Hanbali dan juga Hanafi, sujud sahwi pasal dia dah bergerak, dia dah naik. Jadi kena sujud sahwi walaupun belum berdiri, walaupun dia duduk balik untuk baca tasyahud. Hadis tadi tak mau. Hadis tadi dhaif. Alasan ada riwayat Anas dan seumpamanya yang mana menunjukkan para ulama salaf kalau mereka bergerak, mereka sujud sahwi. Cuma di dalam mazhab Hanafi dia buat lain sikit. Ni kita tahu mazhab banyak tak apa, dia kata penin lah tahu mazhab banyak. Oh kacau, ikan ayam banyak tak apa, ayat sikit yang benin. Orang ni dia tak mau mengaji banyak, jadi dia marah sama dia. Apa nak pergi mengaji banyak-banyak? Kita bukan boleh tarjih apa? Yang tarjih tu pun ulama. Yang hampa ikut tu pun, bila hampa telah ikut mazhab satu qaul dalam mazhab Syafi'i umpamanya, hampa tarjih lah tu qaul banyak. Hampa dah buat keputusan nak ikut yang ni, tidakkah hampa telah tarjih mazhab tu untuk hampa? Tarjih tu menganggap itu yang kuat, yang itu yang hampa pilih. Cuma mazhab Hanafi dia lain sikit, dia ada pendapat. Dia kata kalau banyak belah nak berdiri, sujud sahwi. Kalau banyak belah duduk, tak payah sujud sahwi. Kalau baru bangkit sikit, tak payah. Kalau dah berdiri dah separuh dah ni, sujud sahwi. Mana-mana pun dalam hal ini, yang confirmnya kalau berdiri dah sujud sahwi. Kalau belum berdiri berlaku khilaf di kalangan ulama, jika dia sujud tidak menjadi amalan. Sebahagian di kalangan salaf, jika dia tak wujud pun tidak menjadi satu perkara yang besar, not big deal di dalam masalah ni. Ini adalah pembahasan dalam hadis. Ini apabila kita belajar agama, kita memang mempelajari tentang ajaran Allah dan Rasul. Tapi untuk sampai kepada Allah dan Rasul, Quran yang diturunkan dan Rasul yang berbicara atau melakukan sesuatu, di antara kita dan Rasul itu perantara. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat Rasul dengan mata kita. Yang ada ialah riwayat yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat inilah yang ada di tangan kita. Dan riwayat-riwayat itu setelah kita dengar, kita nak kena faham apa yang riwayat itu mau. Di situ datang para ulama untuk kita kaji pendapat-pendapat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan agama ni bukan seorang je ulama. Banyak ulama. Setengah orang bila dia tak apa faham, dia kata, hampa yang tak ikut pendapat imam ni, hampa alim pada imam tu ke? Kita, itulah saya kata,
hang yang tak ikut, bila hang ikut yang ni, hang tak ikut yang satu imam yang lain, hang lebih alim dari yang lain tu kah? Dia bukan soal kita mendakwa lebih alim tu pun tak, tapi soal bagaimana hujah yang kita ingin ikut. Dan Allah menyatakan fas'alu ahla dzikr, tanyalah ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Dia tak kata tanya ahli ilmu orang Melayu saja nah. Dia tak kata. Oh ni ada orang kata, depa ni orang luar apa kan. Bukan soal tu. Ilmu tak kira orang luar kan dia orang dalam. Dia kira argument. Yang mana lebih kita muqni', kita terima, maka kita terima ia sebagai hujah.